رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذا وبحمد نصلي على محمد الذي أرسل معه. ونصرف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم كتابه آمين يا رب العالمين. إلى قوله yang besar barisan pegawai tabung haji dalam Melayu Bengkulu Ustaz Al-Syir dengan dua ini Ustaz Kepolisi Keluarti Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah, minggu ini kita akan meneruskan kuliah asas haji pada minggu yang ke-11 ya, insyaAllah kita akan bicarakan tentang aurat dan izin suami untuk tetamu tetamu Allah Dhul Rahman. Bagaimanakah persyarat perkara yang berkaitan dengan hukum ya, seorang wanita khususnya dan begitu dengan lelaki. Tamunya sama-sama kita baca ucapan tahniah ya, sama-sama. Di mana ucapan tahniah ini kita akan lakukan, kita akan bacakan bermula daripada niat orang yang melakukan ibadah umrah sehingga mula melangkah tawaf. Manakala pelaku melakukan ibadah haji bermula berniat haji sehingga melontar batu ke Jamratul Kubra pada tanggal 10 Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah tuan, kita telah pun selesai baca ucapan tahniah yang disunatkan untuk orang yang telah melakukan niat haji ataupun umrah ya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, jadi kita masuk kepada sesi yang seterusnya dan kita boleh tuan-tuan buka pada doa bacaan tawaf yang pertama. Kita sudah 2, 3 sehinggalah 7 selesai, dan pada minggu ini insyaAllah kita akan baca sama-sama doa sa'i pusingan yang pertama. Apabila seseorang telah selesai melakukan tawaf ya, 7 pusingan dah sudah dibaca, kemudian antara tawaf dan sa'i itu kita akan lakukan 3 perkara. Pertama, kita akan melakukan solat sunat tawaf. Kemudian yang keduanya kita doa di multazam dan kita akan minum air zam-zam. Jadi selepas sahaja kita lakukan beberapa perkara yang disunatkan, barulah kita bergerak daripada Mataf, tempat kita bertawaf itu, berpindah ke Bukit Sofa ya, Bukit Sofa, iaitu untuk melakukan sa'i, ibadah sa'i. Jadi sama-sama tuan-tuan kita akan baca, dan sa'i ni tuan-tuan seperti mana yang kita telah bicarakan dahulu, ada satu kawasan yang di
diletakkan penanda hijau, lampu hijau sepanjang sa'i di antara Safa dan Marwah. Di situ ada doanya sama, diulang-ulangkan setiap kali kita melalui kawasan tersebut. Sebagaimana masa tawaf tuan-tuan, puan-puan, yang kita lalu sampai di antara rukun Yamani hingga Hajarul Aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa yang kita rutin baca pada antara rukun Yamani hingga ke rukun Hajarul Aswad, penjuru rukun Yamani hingga penjuru Hajarul Aswad, kita baca doa yang sama setiap kali usinan. Manakala lampu hijau nanti kita akan baca doa di pertengahan nanti kita akan tengok ya. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim. وبحمده الكريم بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. Habis doa ini tuan-tuan, kita akan baca dari Rabbil Fir Warham tu ialah di antara kawasan lampu hijau. Ini di kawasan doa. Ini akan kita baca ulang-ulang ya semasa saat ini. Kita mula baca ya, doa di ketika lampu hijau ini. Rabbil Fir Warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta Allahul a'azzul akram Rabbana najjina minan nar سالمين غانمين فرحين مستبشرين مع عبادك الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
dalam bacaan doa yang dituturkan, yang dibaca bagi orang yang melakukan sa'i antara Safa ke Marwah yang pertama, pusingan yang pertama, perjalanan yang pertama. Dan apabila sampai kepada lampu hijau di tuan-tuan dituntut untuk baca dalam keadaan lelaki disunatkan berlari dari anak. Apa doa yang ini? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'adul akram. Ini doa yang dibaca ketika berlari dari anak di antara lampu hijau sehingga selesai lampu hijau yang duduk di antara Safa dan Marwah. Jaraknya tidak terlalu jauh, jadi kita akan berlari di kawasan itu, dan bila selesai saja sambung saja doa tersebut. Dan jarak tuan-tuan antara Safa dan Marwah kira-kira 400 meter. Jadi oleh kerana jaraknya panjang, doanya pun panjang. Kita tengok apa pengertian. Apabila selesai saja doa yang kita baca pada setiap doa tawaf, sa'i dan sebagainya, terjemahan perlu dibaca. Jangan tinggalkan terjemahan itu. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, teragung dari segala yang agung-agung. Segala puji-pujian yang banyak tertentu bagi Allah. Maha suci Allah yang Maha Agung dengan puji-pujian yang mulia pada waktu pagi dan petang. Di sebahagian malam hendaklah kamu sujud baginya dan bertasbihlah di sepanjang waktu malam. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang telah menepati segala janji-janjinya, Tuhan yang telah menolong hamba-Nya dan menghancurkan segala musuh-musuhnya dengan keagungan Allah. Tidak ada sesuatu yang terdahulu sebelumnya ada, dan tidak ada sesuatu yang terkemudian sesudahnya tiada Allah. Tiada Tuhan yang telah menghidupkan sesuatu dan mematikan sesuatu. Dialah Tuhan Allah yang sentiasa hidup, tidak mati dan tidak binasa selama-lamanya. Segala kebaikan dan kebajikan di dalam genggaman Allah. Kepadanya dapat kembali sesuatu dan Dia yang Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Bawah merangkak tuan ialah ketika kita berlari di dalam hijau tersebut. Wahai Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakanlah kepada kami kemudahan-Mu dan ampunkanlah kami segala apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Engkaulah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Kemudian habis dari lampu hijau baca Ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada azab api neraka dengan beroleh kesejahteraan, kemenangan, kesenangan, kesukaan bersama-sama hamba-Mu yang soleh, bersama-sama mereka yang telah Engkau kurniakan nikmat-nikmat-Mu yang banyak, yang terdiri daripada golongan Nabi-Nabi, Siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik taulan. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah. Dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui atas akan memberi balasan pahala. Tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Dengan kerana Allah kami memperhambakan diri kami dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, walaupun orang kafir marah dan benci. Sesungguhnya Safa dan Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah adalah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidaklah salah ia bersa'i, berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa bersuka rela mengerjakan perbuatan-perbuatan kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan lagi Maha mengetahui. Jadi selesai tuan, doa yang kita bacakan antara Safa dan Marwah itu sampai saja terjemahan itu kita baca sampailah di atas puncak Bukit Marwah yang kita tiba. Nanti minggu depan insyaAllah kita akan baca pusingan yang kedua ketika mana sa'i, ya, insyaAllah untuk membiasakan bacaan. Dan doa yang kita baca dari tuan boleh kumpulkan dalam bentuk koleksi doa tuan untuk amalan biasanya, insyaAllah. Pada minggu ni tuan-tuan kita akan bicarakan berkaitan tentang aurat, ya. Pentingnya tentang ibadah
haji dan umrah yang kita bicarakan hampir beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan yang sudah, ya. Jadi perkara aurat ini cukup penting memberi kesan, ya. Kerana apa? Kerana berkaitan dengan aurat ini, tuan-tuan, kita lihat bukan saja orang yang melakukan ibadah umrah dan haji sahaja, tetapi di Malaysia pun pensyariatan ataupun hukum hakam ini berkuat kuasa kepada kita semua, ya. Dan inilah menjadi lambang, menjadi tanda sebagai seorang itu patuh taat kepada perintah Allah. Sekiranya dia mengambil ringan, mengambil penting tentang aurat dan kehidupan suami ini, maka perkara itu menjadi satu perkara yang memusnahkan kehidupan seseorang, ya. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, salah satu perkara yang penting, amat penting untuk kita bicarakan tentang aurat ini ialah apabila seseorang itu melakukan tawaf, ibadat tawaf, dan salah satu daripada perkara yang dianggap syarat sah untuk tawaf dan jadikan sah tawaf itu mestilah dalam keadaan menutupi auratnya, mesti menutupi auratnya. Sama hukumnya seperti mana seseorang telah melakukan solat fardu, solat sunat ke, solat fardu ke, sembahyang, ya, yang dilakukan setiap kali dalam kehidupan kita ini, sekiranya dia tidak menjaga tentang aurat ini, maka solat itu tidak diterima. Kerana syarat sah solat ibadah mesti menutupi aurat, tutup aurat itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat, ya, konsep yang ditumpukan dan diberi perhatian kepada seseorang wanita, khususnya pada awal ini dibicarakan tentang seorang wanita, seorang perempuan. Ada 7 konsep, 7 Islam yang menjadi prasyarat untuk dikategorikan sebagai mengikut landasan yang telah ditetapkan. Yang pertama, pakaian yang digunakan oleh seorang, ya, wanita itu ialah tidak jarang, tidak tembus ke dalam, tidak menampakkan kulit ataupun tidaklah, ya, jarang menampakkan susuk tubuh badan. Kalau jarang, ya, maka dia tidaklah memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan, ya. Nombor 1, tuan-tuan, tak jarang pakaian, ya, sama ada lelaki perempuan. Kalau dia pakai pakaian itu dalam pakaian yang dot sinar, plastik yang tembus sampai ke kulit, nampak warna kulit, bermakna setebal mana pun pakaian itu dipakaikan, sudah tentu tidak termasuk dalam garis panduan yang telah ditetapkan, ya. Jadi kena ada pakaian yang menutupi warna kulit itu, mana tubuh itu tidak nampak, ya. Yang kedua ialah tidak ketat. Ketat yang bermaksud ialah menampakkan susuk badan, tubuh badan, ya. Yang ketiga tidak melekat, ya. Berhati-hati, ya, memilih kain tudung yang ada di pasaran ini, pakaian yang bukan bentuk getah yang melekat, ya. Jadi supaya tidak menampakkan tubuh badan. Dan Allah Ta'ala menyebut dengan secara jelas wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya. Maksud melekat ini tentu kalau pakai pakaian yang bergetah, yang melekat, ataupun daripada pakaian kain yang safety dan sebagainya, maka kalau angin datang tu dia melekat pada tubuh badan, nampak, ya, bentuk badan melekat ke dada dan nampak juga auratnya, ya. Sebab Allah sebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah tutupi badan seorang wanita itu sehingga bawah, ya, jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuh badan. Yang keempat, ciri Islamik tudung yang perlu kita beri perhatian ialah tidak singkat, ya, tidak berada di bawah. Biarlah labuh, pakaian tudung ni biarlah labuh, ya. Kalau beli saiz tu double XL ke jangan yang kecil, yang nampak sebahagian daripada anggota badan yang di atas. Yang kelima, tidak tabarruj, ya, yang tidak jangan berhias pada pakaian yang menutupi hidung, ya. Untuk menarik perhatian ajnabi, jangan berhias
dia sebagai orang jahiliyah, khususnya bersanggul tinggi. Ini contoh diberikan. Jadi sekarang pun ada jualan yang sebegini, yang tanduk belakang. Jadi kena hati-hati ya, janganlah gunakan perkara ini. Itu dianggap sebagai tabarus. Rambut itu dari banyak mana pun, tapi dia buat itu. Ini sebahagian daripada ini, tuan. Yang keenam, tidak syuhrah ya. Syuhrah ni nampak dia punya fashion yang digunakan tu dah lampau-lampau. Syuhrah ni untuk mendapatkan kemasyhuran. Dia pakai tudung tu ada kalau tengok gambar tu dia ada buah-buahan pun ada di situ lah. Dah pelik lah bunyi, nampaknya pun dah pelik ya. Sedangkan tudung yang disyariatkan itu untuk falsafahnya untuk memelihara seorang wanita, bukan untuk syuhrah, untuk masyhur. Ada tudung sekian, ada tudung sekian, namanya tudung sekian, yang macam-macam ya. Bukan untuk masyhur, untuk mengikut perintah Allah ya, untuk melihatkan. Ini bagian atas saya. Kemudian yang ketujuhnya tidak tasyabbuh, iaitu jangan bertudung seperti tudung agama-agama lain, contohnya tudung rahib, gereja dan sebagainya. Jadi ketujuh-tujuh perkara ini asas basic untuk pemilihan kita sebagai muslimah khususnya ya. Jadi selain daripada yang paling jelas tuan-tuan, bolehlah cari tudung-tudung yang agak lapuh ya, untuk penggunaan kebiasaan. Bukan sahaja dalam solat, tetapi luar solat pun kita juga. Bermakna tuan-tuan kita nak lihat bagaimanakah hari ini kita nak lihatkan berkaitan aurat wanita ketika solat dan ketika tawaf, khusus yang kita nak bicarakan. Dan pada biasanya tuan-tuan kita sebutkan tentang aurat ini bagi lelaki antara pusat hingga lutut muasalnya ya. Manakala dalam mazhab kita bagi wanita ialah seluruh tubuh badan, seluruh. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, aurat bagi wanita ialah aurat wanita dalam solat ialah seluruh badan ya, kecuali muka dan bahagian belakang tangan dan bahagian telapak tangan. Jadi di antara kaf ya, antara kaf tangan tu sehingga ke depan dari jemarinya tidak termasuk dalam bahagian aurat, boleh dibukakan ya. Kerana Nabi SAW telah bersabda, la yuqbalullah salatu haidun illa bihimarin. La yuqbalullah salata haid illa bihimarin. Tidak diterima salat wanita yang sudah pun telah balik, perempuan yang telah mulai haid, tidak terima, Allah tidak terima kecuali dengan memakai khimar. Khimar ini memakai menutupi seluruh tubuh badannya, memakai pakaian terlengkung. Itu maksudnya ya. Okey, kemudian syarat untuk menutupi aurat ialah tidak jarang, tidak tebal ya pakaian tersebut. Maknanya pakaian itu tidak nampakkan ya, ada susuk badan, ada warna dan sebagainya. Kita bicara yang tak tebal dan sebagainya tuan. Jadi kadang-kadang yang terlepas pandangnya pada wanita ialah menutupi aurat pada bahagian kaki dulu ya. Jadi kita pakai stocking sepanjang masa kita keluar ya. Pakailah, tutuplah ya, dengan pakaian yang menutupi daripada atas sampai ke bawah ya. Bukan saja dia pakai ya, pakai tudung, kemudian pakai baju yang rendah yang tidak jarang, kemudian kaki itu dengan tutup. Jadi tuan-tuan, pada pemakaian yang biasa yang kita lihat di pasaran ini pun kadang-kadang ramai kalangan anak-anak gadis kita di sekarang ini kita lihat mereka tutup pakai tudung, pakai baju dengan pendek ketat, pakai seluruh jeans pula. Jadi semua itu tidak memenuhi perasaan yang ditetapkan oleh hukum agama. Kita sebagai ibu bapa ni kita kena tengoklah. Kalau kita tengok mereka tu nak keluar dengan pakaian sebegini, kita kena bagi tahu. Kalau ayah tengok macam ni, memang ayah tak bagi keluar. Ya, kalau tidak tuan, antara beberapa perkara yang bapa ini ataupun orang lelaki yang tidak boleh masuk ke syurga Allah dengan sebab isterinya dia tidak tegur
menampakkan aurat. Begitu juga dengan anak gadisnya. Ya. Dia tidak akan jadi isteri dan anak perempuan yang masuk ke neraka, dia seorang masuk surga, tak. Dia akan tarik ibu bapanya khususnya untuk pergi ke sebelah sana. Jadi sebelum bapa itu benarkan anak-anak gadis atau isteri kita keluar daripada rumah, pastikan aurat ini memang perlu dijaga-jagai. Ya. Anak tu jawab, ayah, semua orang pakai menjadi datang. Kita kena bagi tahu, Allah minta tolong jaga. Selagi tak betul, tak pakai tudung yang baik, pakai kain, pakai apa semua, pakai yang sepenuhnya, memang kita tak bagi benarkan. Jangan keluar, jangan benarkan mereka keluar. Ya. Dan itu hukum yang telah ditetapkan. Ya. Kita minta supaya kalau sekiranya semua ibu bapa menjaga perilaku sebegitu, insyaAllah kalau kita lihat di luar sekarang ni tak akan jadi begitu. Yang minta kita yang ada di sini, yang kita dengar sama-sama kawal. Ya. Biarlah kita yang kawal. Ya, insyaAllah nanti Allah akan berikan hidayah kepada seluruh masyarakat kita, insyaAllah. Ya. Jadi tuan-tuan, selagi isteri kita tidak memakai stokin, jangan bagi dia keluar. Begitulah maksudnya. Jangan bagi keluar. Jangan bagi stokin saja, yang lain tak jaga pula. Maksudnya seluruhlah perkara yang telah ditetapkan itu kita penuhi, jaga. Ya. Memakai pakaian, ya, kain yang tebal yang tidak nampak kulit, ya, kertas yang boleh menyembunyikan warna kulit. Ini dari segi hukum mazhab kita, yang kata tebal itu macam mana, yang tak nampak warna kulit. Terpulang pakai apa, tak pakai lumpur ke, nak salur lumpur ke, yang kain tebal ke, nak pakai kulit binatang ke, nak pakai tutup dengan kertas pun boleh, dengan syarat menyembunyikan warna kulit dan yang tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kulit itu. Jadi terselindunglah penghijab, ya, penghijab. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, syarat penutup yang aurat ialah yang tidak menjelaskan warna kulit. Mazhab Imam Syafi'i menetapkan apa bentuk sekalipun boleh menutupi aurat dalam kategori tidak nampak warna kulit itu. Jadi tuan-tuan, pemakaian yang sebegini adalah termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Nampak muka sahaja, nampak pada pergelangan tangan, kaf atas dan bawah, yang pakai tudung biar labuh menutupi dada, kemudian menutup sehingga pergelangan tangan, dan baju pakaian itu biarlah ada yang berbutang. Sebab kita kalau kadang-kadang kita angkat tangan, ya, kemudian turun semua dia punya kain yang ada pada pergelangan tangan itu. Ini khususnya bagi wanita. Dan apabila seseorang itu masa di Mekah nanti nak tawaf, nak angkat tangan, semasa tawaf pusing yang pertama sampai rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, nak angkat tangan, turun semua. Jadi apa jadi? Maka tawaf itu dianggap tak jadi. Sebab itu kena ada butang. Kalau tak ada butang, tuan-tuan ambil getah, ikat getah sampai ke tahap itu. Bermakna kita kena pegang betul-betul pada hukum hakam yang berkaitan dengan tawaf, kena jaga. Semasa hendak perbuatan sa'i itu pun tuan-tuan, antara bukit Safa ke Marwah. Bila sampai ke puncak bukit Safa, kita naik ke atas puncak bukit itu, sebelum kita nak berjalan, kita angkat tangan lambai ke Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita jalan. Masa nak mengangkat tangan tu, turun, nampak dia punya mahmah ni contohnya tuan-tuan. Apa jadi? Maka perbuatan itu dianggap salah. Aurat itu perlu digaris. Seandainya seorang wanita itu memakai stokin tangan, itu dibenarkan. Stokin tangan ini tuan-tuan, pemakaian stokin tangan dalam keadaan ihram dilarang. Stokin tangan, ya, stokin tangan yang menutupi tangan 5 jari, yang menutupi ke 5 jari. Yang pakai stokin tangan yang tutup bahagian lengan itu tidak menjadi satu kesalahan. Memang ditutup begini. Maksud stokin tangan yang kalau di bawah kaf ini memang dalam pasaran itu dalam RM10 dan sebagainya jualan itu memang ditutup. Kalau anak-anak kita di sekolah pun dia pakai begitu, belikan mereka, anak-anak perempuan kita. Ya, kerana memang itu ditutup. Sebab kita nak jaga aurat yang dibenarkan hanya muka dan kawasan kaf ke bawah tangan ni, jari jemari. Yang lebih daripada itu
kita anggap termasuk dalam kawasan aurat yang perlu ditutupi, tidak nampak warna kulitnya. Jadi anak-anak gadis kita belilah pakaian itu. Tetapi masa melakukan ibadah umrah ataupun haji, pemakaian stokin tangan yang macam kawat mentera, memakai pakaian, memakai stokin tangan yang tutup jari 1, 2, 3 yang pakai putih itu atau warna apa pun, itu tidak dibenarkan kerana salah satu daripada perkara yang dilarang semasa ihram, baik lelaki maupun perempuan. Jadi tuan-tuan, boleh ya kita pakai stokin tangan tu boleh ya. Kemudian memakai kain yang tebal, longgar dan tidak menyerupai lelaki, bagi kain labuh di bahagian bawah bagi lelaki. Dan yang terakhir memakai stokin ya, stokin. Jadi tuan-tuan, stokin yang ada di pasaran ini sekarang ni ada stokin yang wudu pun ada. Dia boleh buka pada bahagian depan, tarik ke atas sambil wudu, pakai, kemudian lap, sarungkan balik semula. Ini ada di pasaran sudah pun ada dan boleh dapati sebegitu ya. Cuma pastikan semasa kita nak sarungkan semula stokin wudu ini, pastikan dia punya mulut bahagian depan itu telah tertutup sekiranya kita dalam melakukan ibadah umrah dan haji nanti ya. Kalau di sini kita pakai kasut dan sebagainya tak ada masalah ya. Okay, jadi itu pemakaian yang menutupi aurat yang sempurna. Kita buat semua perkara ini tuan-tuan adalah kerana memohon redha ilahi, bukan kerana masyhur. Kita tengok dalam jangan sekali-kali tuan-tuan pakai pakaian yang ada di tubuh badan kita ni untuk menunjukkan kepada orang lain. Ya. Jadi fashion yang ada ni anggap itu untuk perhiasan semata-mata. Jangan fashion itu kita nak menjadi satu kebanggaan kepada kita. Yang pakai ada batu di bawah dagu ke, yang di atas batu di atas kepala ke, terpulang pada tuan-tuan. Tapi pastikan kerana redha ilahi itu, bukan kerana fashion dan sebagainya. Jadi pakaian ini tuan-tuan perlu ada grip ya, perlu ada getah pada tangan lengan itu ya. Jadi gambaran yang jelas pada yang kita telah nampak ya. Tudung mestilah labuh, tidak jarang dan menutupi dada. Dan saya syurkan pada tuan-tuan lah, bukan hanya di Mekah saja. Kita di Malaysia ni pun walaupun fashion itu ada, tapi belilah tudung telekung yang menyerupai seperti ini. Kita bukan duduk hanya di dunia ini. Kita ada satu tempat lagi yang kita akan pergi duduk yang sana lama lagi daripada dunia. Jadi kita carilah pakaian yang sesuai dengan hukum syariat. Walaupun pelik pakaian itu di dunia. Ya, sebab Nabi pernah berkata Islam ini satu ketika nanti memang pelik. Ghuraba, dia panggil dagang. Islam ni mula datang pakai dagang. Orang lain tak buat, dia seorang buat. Lepas tu bila Islam itu dah berkembang, semua itu suasana sudah pun Islam yang sepenuhnya pada zaman Rasul, zaman sahabat dan sebagainya. Nabi kata sampai satu masa nanti Islam tu jadi pelik balik. Sekarang ni nak jumpa orang pakai tudung labuh tu dah tak jumpa dah, kurang. Jadi tuan-tuan, kita lah sampai ketika sekarang ni Islam dah pelik semula dah. Kalau kita keluar tengok semua orang dah pakai seluar, pakai jean, pakai apa semua dah pelik balik dah. Jadi siapa yang ghuraba, siapa yang pelik ketika ini, pada ketika akhir zaman ini, dia memang bukan kerana syuhrah, bukan kerana masyhur, bukan kerana fashion dan sebagainya, tetapi kerana redha ilahi. Itulah yang sepatutnya ya. Jadi pakaian itu labuh, longgar ya. Carilah jubah tuan-tuan ya, jubah pakaian muslimah ya, untuk kita pakai ya. Carilah ya. Dengan baju yang panjang sehingga pergelangan tangan. Ini persyarat-persyarat yang telah ditetapkan. Kain seluar mesti panjang sehingga ke buku lali. Ini pakaian yang disebut ini semua memenuhi persyarat. Mesti memakai sarung kaki tidak menampakkan kulit ya, ataupun kuku. Kemudian kasut tinggi yang tidak mengeluarkan bunyi-bunyian. Sekiranya hendak memakai kasut tumit tinggi, pastikan tumit itu daripada getah. Ini pun ada dalil Al-Quran yang mengatakan mengeluarkan bunyi-bunyian ketika mana menghentakkan kaki, menarik perhatian.
Jadi elakkan daripada semua perkara ini. Bukan saja di Mekah tuan, ada sesetengah muslimat wanita bila nak pergi ke Mekah dia jaga benda ni, tapi bila di Malaysia dia buat sama macam biasa, dia kembali balik buat fashionnya, warnanya begitu begini, ya. Jadi minta samalah, ya. Kita di dunia ni sebagai tempat persinggahan saja, ya, untuk kita lakukan. Pilihlah, ya, yang mana kita lihat pakaian yang sesuai. Mungkin pada kita nak pergi haji ni mungkin dah umur 40 ni lepas saya. Tapi yang duduk di rumah kita tu, anak-anak gadis kita tu, perlu kita tekankan kepada mereka pakaian yang sebenar tu. Hari-hari dia bergulit. Biar sebagai seorang bapa, kita kena ingatkan mereka. Kalau kita seorang datuk, kita tengok cucu kita kena tegur mereka. Pakaian ni yang sebenarnya bagaimana. Mereka pun kadang-kadang tak tahu mungkin. Kita kena ingatkan, ya. Permasalahan berkaitan aurat wanita semasa tawaf. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, menutup aurat adalah syarat sah ketika tawaf. Kita masuk pada perilaku ibadat haji dan umrah. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya awal kita habis hari ini, kita akan bincangkan berkaitan tentang umrah lah, insyaAllah, ya. Dan saya nak war-warkan kepada tuan-tuan, minggu depan insyaAllah kita akan bicarakan tentang ibadah umrah. Dan kalau sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada kawan-kawan yang nak pergi umrah bulan 5 ni ke bulan 7 ke bulan 12 hujung ni, tuan-tuan panggil kawan-kawan, minta mereka hadir ke kelas ni, sama-sama kita bincangkan tentang ibadah umrah itu, ya. Minggu depan insyaAllah kita akan kita umrah daripada awal sehingga selesai. Dalam tempoh 2 jam tu kita bincangkan tentang umrah. Dan sekiranya tuan-tuan ada saudara ke anak-anak ke nak hadir, datang sekali minggu depan, ya. Mungkin ada yang nak pergi umrah ni dalam tempoh yang terdekat, bulan 5 dan sebagainya. Sebab nanti takut, kalau dah hampir nak pergi baru nak belajar, susah nanti. Biar kita belajar, ambil maklumat dulu. Ataupun yang lambat lagi nak pergi umrah tahun depan, minta mereka datang minggu depan, InsyaAllah kita akan bicarakan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, tawaf yang kita bicarakan ini, antara syarat sah untuk tawaf dengan menutupi aurat, sekiranya terbuka aurat secara sengaja. Itu terbuka aurat semasa tawaf itu secara sengaja, maka terbatal pusingan tawaf itu. Pusingan tawaf itu dianggap lagau ataupun tidak dikira. Contohnya tuan-tuan, masa pusingan tawaf, ya, kita lakukan 6 pusingan itu menutupi aurat, 1 pusingan itu tidak, ya, menutupi aurat, bermakna yang jadi hanya 6. Yang 1 lagi kena ganti selepas itu, ya. Selepas itu kena gantikan yang 1 pusingan itu untuk tutup aurat dengan sepenuhnya. Dan sekiranya terbuka aurat dengan tak sengaja, contohnya tuan-tuan masa kita berjalan atau angin tiupan kuat, kemudian terbuka aurat, dia daripada bawah nampak, ya, terbuka aurat daripada bawah ni angin, ya. Kemudian kita tutup dengan segera, maka pusingan itu tidak termasuk dalam terputus. Jadi kita kena tutup dengan cepat, dengan keadaan yang cepat. Macam kita semayang tuan-tuan, tengah kita semayang tiba-tiba ada angin yang kuat telah membuka aurat kita, maka kita tengah semayang itu sedang semayang kita tutup dengan segera, maka tidak dianggap terputus kita punya solat tersebut. Saranan kita ketika mana tawaf, ya, semasa di Mekah itu, sebelum tawaf pastikan aurat tertutup dengan baik. Contohnya kalau kita pergi dengan pasangan suami isteri, si suami kena tengok rambut yang ada di kawasan muka. Tengok anak rambutnya ada keluar, minta isteri kita tutupkan. Jangan bagi dah habis tawaf itu 7 pusingan baru dia pergi tengok. Suami itu kena tengok, ataupun kawan-kawan kita yang ada bersama ketika melakukan tawaf, tengok dulu sebelum kita nak masuk. Ataupun bila nak bergerak daripada hotel nak masuk ke Masjidil Haram tu, kita ada kawan-kawan tengok sebelum masuk pintu masjid tu, pastikan semua aurat yang perlu ditutup semasa tawaf kita jaga, ya. Dan disarankan ketika istilam, semasa kita nak mengangkat telekung itu, tangan itu di dalam telekung saja, tak payah dikeluarkan, ya, untuk mengelakkan daripada macam saya nyatakan tadi, semasa nak angkat tangan tu kadang-kadang menurun dia punya pergelangan tangan punya baju, ya. Jadi kita angkat
angkat tangan di dalam saja, angkat tangan di bahagian dalam saja, ya, dan memakai sarung tangan yang stoking tangan, bukannya pakai sarung tangan yang dilarang ketika mana ihram. Itu maksudnya, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan kena jaga ya tentang perkara ini. Kita tak mahu tuan-tuan bila dah habis tawaf baru dia balik, baru dia tanya. Kita tak mahu. Dan kalau sekiranya jemaah tersebut melakukan ibadah haji, ada seorang guru agama di hotel masing-masing. Tapi kalau sekiranya pergi umrah, tuan-tuan, umrah ni yang mutawif ini, setiap mutawif itu dia bukannya orang agama, bukan. Kadang-kadang mutawif itu diambil dalam kenalan dan sebagainya. Jadi kalau kita pergi dengan mutawif yang bukan guru agama yang telah dilantik oleh tabung haji, ditakuti fatwa yang dikeluarkan itu berbeza dengan yang sepatutnya. Jadi itu yang kita risaukan. Sebab itu tuan-tuan, tolong ambil perhatian sebelum kita nak pergi umrah atau haji, kita dapatkan maklumat yang sebetulnya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita lihat aurat wanita semasa tawaf yang kita nak pegang, ya, iaitu berhati-hati dalam perkara-perkara berikut. Yang pertamanya ialah kawasan muka itu di bawah dagu. Tuan-tuan, puan-puan, semasa kita meletakkan anggota yang had bagi aurat bagi wanita, yang dibenarkan ialah kawasan muka, daerah muka, kawasan muka. Kawasan muka ni daripada mana? Daripada hujung rambut, iaitu kawasannya yang hujung ini, ya. Maknanya rambut itu tak akan masuk dan sedikit sahaja yang boleh menutupi kawasan rambut. Maknanya itu kawasan had kawasannya. Bila akhirnya ya di bawah dagu, ya, di bawah dagu. Jadi sebab itu ada beberapa pandangan khilaf, ya, di kalangan para ulama tentang di bawah dagu, di hujung ataupun di bawah sini, ya. Sebab itu kalau yang lebih berhati-hati kita nak pegang ialah kita kena pastikan kawasan muka itu betul-betul di bawah dagu ini, ya, sempadan ini, ya. Sebab itu kalau kita lihat ada setengah wanita yang membeli aksesori tambahan yang tutup warna hitam di dalam. Sebab apa tuan? Sebab kerangka ataupun tulang raham ini dia termasuk dalam kawasan muka. Jadi kena tutup lah. Ya, kalau kita tengok kita punya terpung itu dah ke belakang, tarikkan ke depan. Jangan bagi lebih ke belakang, ya. Okey, kemudian yang keduanya pergelangan tangan. Dia punya kawasan pergelangan tangan. Sebab itu pakaian kita biarlah ada butang, ada penutupnya. Mana katanya tuan-tuan, puan, bukan saja masa tawaf di Mekah. Kita nak beri anak-anak kita, isteri kita baju, biarlah mereka itu ada butang. Biar mereka itu dah biasanya berbutang. Ya, kalau biasanya tak berbutang ni, mereka pakai itu rimas. Jadi biasakan mereka. Kalau pakaian yang kita nak beli di pasaran, beli yang ada dah butang, ya, pada tangan, pada lengan itu. Kemudian yang ketiganya, perhatian juga kepada anak rambut di kawasan muka. Ini tuan-tuan, kawasan muka ni kadang-kadang ada rambut, ya, ada anak-anak rambut di kawasan muka itu. Beri perhatian yang sepenuhnya, ya, semasa nak mula tawaf, semasa nak keluar daripada rumah, ya, tolong beri perhatian, tengok, ya, kawasan tersebut. Itu kawasan had yang jadi ada satu kes jemaah wanita, ya, semasa tawaf dia tak pasal. Semasa tawaf dah habis saja tawaf, dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu baru dia assalamualaikum warahmatullahi, nampak suami dia. Suami nampak rambut 2-3 helai keluar. Itu. Masa itu baru nampak. Jadi kita tak risaukan tentang yang perlu kita ambil perhatian ialah masa tawaf tadi. Sebab apa? Sebab kalau dia rukun lagi masalah. Ya, sebab itu kalau kita boleh rombak ketika itu, kita rombak. Masuk rombak ialah kita mula balik semula. Pakaikan balik, tawaf balik semula. Suami tunggulah, tak apalah. Saya tunggu di sini, kamu pergilah tawaf. Ataupun kita pergi sama-sama tawaf. Pusing yang balik semula. Sebab
Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila tawaf itu rukun, sama ada umrah ataupun haji, maka dia tak boleh lagi berpindah kepada sa'i. Tak boleh. Sebab syarat sah untuk tawaf mesti menutupi aurat. Nombor satu. Jadi bila rambut itu dah keluar, tengok stokin pula tengah sembahyang tu rasa sejuk aja depan, masa tahiyat. Rupanya dia punya stokin wudu dia tertenganga je, nampak. Dia tak sedar bila masa ni. Kalau tak sedar macam mana tuan-tuan? Tak ingat pun bila keluar. Dia ambil pada hukum awal. Itu dia punya, sebab kita tak boleh nak tahu. Tak tahu bila mula ni. Sebab kita yang yakinnya apa? Yang yakinnya sebelum terjadilah tawaf itu. Senang kita kan? Sama juga bagi wanita yang turun haid, keluar darah haid semasa tawaf. Dia tak tahu bila pusingan ke berapa, tak tahu. Jadi hukum asasnya tak tahu, kita ambil pada sebelum buat tawaf itu lah. Jadi habis semua. Jadi begitu dia punya peraturan yang telah kita tahu. Jadi sebab itu dalam kes ini tuan-tuan, sebelum kita nak buat, kita semak dulu. Sebelum kita nak lakukan ibadah, kita tengok isteri kita punya muka, tengok dia punya pakaian yang lengkap, barulah kita kenalkan mereka bergerak untuk melakukan tawaf. Anak rambut di kawasan telinga berhati-hati jika memakai cermin mata. Ya, ini satu keadaan bagi orang yang masa tawaf tuan-tuan, masa tawaf, sedang tawaf, dia nak baca buku doa, nak hafal, kita nak hafal, kita tak mampu panjang sangat, kita pun buka buku doa, masa tu kena pakai rabun dekat pula kan. Kita pun pakai cermin mata, buka, dah habis doa tu, buka, jalan, lepas tu pakai balik, buka. Jadi rambut tu dia keluar masuk. Jadi pun beri perhatian. Jadi sebab itu kalau orang yang biasa melakukan ibadah umrah, spare mata tu dia letak di luar. Dia letaknya di luar. Itu biasanya. Kalau dia letakkan di bahagian luar, dia tak masuk ke dalam. Ataupun kalau nak pakai terus tanpa keluar masuk. Jangan pakai. Ya. Pakai boleh tetapi jangan kerana apa? Kerana nanti dia sangkut dengan rambut itu, ya. Kita elak supaya rambut itu termasuk dalam aurat yang tidak yang perlu sembunyikan ketika tawaf. Aurat tidak semasa tawaf seperti biasa, ya. Seperti yang dinyatakan, hukumnya wanita bersama wanita antara pusat dengan lutut, antara lelaki ajnabi dengan orang asing seluruh tubuh badan tadi, antara mahram orang yang diharapkan kahwin. Tuan-tuan, saya nak ambil perhatian tuan-tuan berkaitan dengan mahram ni. Perkataan mahram ni ialah orang-orang yang diharapkan kahwin. Contohnya adik-beradik, anak beranak, ya, nenek, datuk, mahram, namanya mahram. Kalau muhrim itu maknanya orang yang telah berniat ihram. Muhrim ini tuan-tuan, bila kita dah berniat ihram, nawaitu umrah wa ahramtu bihadillah ta'ala, bila seorang tu niat ihram, maka dia namanya muhrim. Tapi istilah Melayu kita dah melata guna je kan, terbalik je. Ya, muhrim tu sebenarnya orang yang pernah berniat ihram, umrah ataupun haji. Mahram tu ialah orang yang diharapkan kahwin, yang kita faham muhrim pada itu, ya. Dari segi istilahnya memang sudah dari, ya. Okey, kemudian aurat wanita semasa sa'i. Semasa sa'i pula, tadi tawaf, ya. Tawaf ni cukup penting tuan-tuan, ya. Jangan sekali-kali rasa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tawaf ini, rombak balik. Kita kata rombak balik. Buat semula. Jangan tunggu sampai ya, dia boleh menghantui kita punya perkara tersebut. Yang pertama, aurat wanita tidak menjadi syarat semasa sa'i. Tidak menjadi salah satu syarat untuk mengesahkan ibadah sa'i itu, tidak, ya. Yang kedua, walau bagaimanapun berdosa jika aurat itu terbuka dan dilihat oleh lelaki ajnabi semasa sa'i itu. Waktu bila biasanya tuan-tuan yang tidak diberi perhatian semasa gunting rambut semasa tahallul umrah. Habis sa'i itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masa nak gunting rambut rukun umrah yang keempat. Nak gunting itu dia buka rambut, gunting. Ataupun tuan-tuan, ini cerita kita duduk di Mina nanti.
masa nak bergunting, orang perempuan kita tengok dia buka. Kita pun pakai mikrofon minta tutup pesan. Sebab kita ni kalau kita nampak minta tegurkan ya, mereka yang mungkin dah biasa mereka di Malaysia ni untuk tidak menutupi aurat sampai sana. Bila habis saja janji, mereka pun terus habis saja melontar, mereka nak tahan awal bergunting, mereka buka, pergi ke tandas tak pakai tudung, masuk balik, kacau, masalah ya, masalah. Jadi kena tahan mereka ya. Kemudian stokin yang terlalu nipis ya, yang nipis, ini pun kena hati-hati, jaga nampak warna kulit dan sebagainya. Cadangan ya semasa pastikan ini memang yang sepatutnya ya. Okey tuan-tuan, aurat wanita semasa wanita di dalam ihram ya. Aurat wanita sesama wanita di dalam bilik ihram dalam hotel. Dalam hotel aurat wanita dengan wanita dia tidak ada masalah, boleh. Dia boleh tak dia nak buka nak menampakkan rambutnya sesama wanita dalam hotel, jawapannya boleh. Tak ada masalah ya. Tidaklah dia kena tidur pakai tengkuk. Setengah orang dia tak faham, dia tidak memahami dalam keadaan sesama wanita. Apatah lagi haji tuan-tuan, haji lama kan, 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12. Jadi masa ihram tu dia mandi, tak buang air kecil, tidak, lama ni. Jangan tahan mata tu, semua tu kita buang mata. Nak kencing kita pergi kencing, nak masuk bilik kemah kita, masuk dalam hotel kita, buka lah, tak apa. Tapi kalau sekiranya ada larangan-larangan ihram yang kita langgar, rambut gugur, apa semua tu kena bayar dam lah. Semua tu kena. Mandi boleh, macam biasa, tak jadi masalah, boleh ya. Dalam bilik air semasa di hotel, di Arafah, di Mina, sama juga boleh buka. Jangan pula dalam bilik air masa mandi dengan telkom pakai, takut juga ni. Rambut pergi nampak, boleh nampak, tak jadi masalah. Tapi aurat mesti dirinya nampak sahaja ataupun dengan wanita-wanita sahaja yang sekiranya dengan kalau orang lain tutup lain ya. Dalam kemah begitu juga di Arafah, di Mina, dia boleh buka tudungnya, buka cukupnya, tak apa ya, semasa ihram tak jadi masalah, boleh ya. Yang kedua, aurat wanita sesama bersama suami ataupun mahram ketika dalam ihram, begitu juga dia boleh dia menampakkan auratnya semasa bersama suami. Hukum aurat, hukum aurat. Hukum ihram, hukum ihram. Dia hukum yang berbeza antara satu sama lain. Ya. Yang perlu dijagai ialah antara aurat wanita sesama lelaki ajnabi yang halal untuk dia berkahwin ya. Itu kena jaga. Sama ada ihram ke tak ihram, tetap kena jaga. Itu dia punya hukum hakam ya. Yang kedua, kita lihat aurat bagi lelaki. Tadi semua cerita tentang aurat wanita. Aurat lelaki, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, auratul mu'min ya'ni fi sholati ma baina surratihi wa rukbatihi ya. Aurat seorang mukmin dalam solat antara pusat hingga ke lutut ya. Hingga ke lutut. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadnya begitu ya. Jadi selain daripada had ini adalah termasuk dalam mungkar. Orang itu orang lelaki yang pakai seluar pendek, apa hukumnya? Hukumnya berdosa dan hukumnya fasik. Fasik. Kalau dia menikahkan anaknya boleh terbatal hukum fasik itu. Orang fasik ni apa? Orang yang mengekali dosa. Dia minum arak, dia tak sembahyang Jumaat, dia tinggal sembahyang fardu, dia memakai emas di tangan, di jari. Kemudian orang yang buat perkara dosa lah ya. Dia pakai seluar pendek. Orang perempuan begitu juga, fasikah, dia fasik. Dia tak menutup aurat, pakai nampak tubuh badan susu, fasik dia ya. Jadi hukum hakam ni dia berjalan ya. Sebab itu bila seseorang itu hendak menikahkan anaknya, walaupun dia ni memang terkenal dengan tikar nombor ekor, memang terkenal, dia ni memang ahli nombor ekor ni, dia pergi masuk ke dalam nombor ekor pakai helmet.